أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حتم لنا بحسن الخاتمة ولا تحتم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ramai penduduk sini, rumah bertingkat-tingkat sampai mencakar langit. Tetapi yang dapat pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 2 saf sahaja. Tapi kena ingat, nanti di padang mahsyar dia ada 120 saf, 120 pembarisan. Setiap satu pembarisan dia punya jauh jaraknya 4,000 tahun perjalanan, dan satu saf ke satu saf jaraknya 2,000 tahun perjalanan. Inilah tentang yaumul akhirah, hari akhirat. Mudah-mudahan kita digolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah, hamba yang bertakwa kepada Allah dan hamba yang kasih dan sayangnya untuk agama Allah. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Baiklah, tazkirah pada pagi ini, pada pagi Ahad, selalu pagi-pagi selain pada bulan Ramadan, tuan-tuan kayuh basikal, tuan-tuan pergi mancing. Sambil mancing boleh makan, boleh isap rokok, boleh sembang-sembang. Tapi pagi ini mungkinlah tak akan pergi, ya. Kalau pergi kayuh basikal juga mungkin tak puasa lah, ya. Sebab orang yang boleh kerja berat ni orang yang dia selalunya macam itulah, sebab dia dahaga, tuan-tuan. Tapi kalau mungkinlah dia ada kekuatan, itu Allah bagi kelebihan ke atas dia. Mudah-mudahan, ya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis ilmu, dan hadis menyebutkan talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tazkirah pada pagi ini iaitu tentang pintu-pintu kebajikan. Ada 3 pintu kebajikan, ya. Pintu rumah lain, pintu jamban lain, pintu hati lain. Hati ni kalau dah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu dia menolak tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Muadzin melaungkan hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Turunlah daripada rumah tu, datang ke balai ni, balai raya ni, surau ni, sembahyang jemaah. Tapi bila hatinya dah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buat pekak, ya, tuan-tuan. Ya, dia buat tak dengar, ya. Dia bukan tak dengar, dia dengar, tapi dia buat tak dengar aja. Ya, bukan orang sini, orang tempat lain, tapi tengok macam orang sini, ya. Ya, macam orang sini. Ingatlah, kita jangan jadi macam kita ni jangan jadi macam Qarun. Jangan jadi macam Firaun. Jangan jadi macam, ya, hamba-hamba Allah yang terdahulu yang mereka melawan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau nak ikut juga cara langkah, ya, hidup cara Qarun, buatlah, tak masalah. Nak hidup cara Firaun, buatlah, tak masalah, buatlah. Nak hidup cara Abdullah bin Ubay pun buatlah, tak masalah. Tapi ingat, akhir hidup kita akan jadi jenazah. Akhir hidup kita akan jadi bangkai. Di antara bangkai yang paling busuk adalah bangkai manusia, tuan-tuan. Ingatlah, kita akan dimasuk ke dalam tanah. Pada ketika itu kita tidak boleh buat apa-apa dah. Kita nak kumpul amal soleh tak boleh dah, nak baca Quran tak boleh dah, menuntut ilmu tak boleh dah. Kita akan ditanya oleh malaikat Allah, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah semasa kamu hidup dekat dunia. Muadzin melaungkan azan, muadzin melaungkan azan, dia panggil kau datang surau masjid sembahyang jemaah. Kenapa kau tak datang? Dia tanyalah, malaikat Allah tanya dengan kita nanti di dalam kubur, tuan-tuan. Ya, nah, sama-sama kita muhasabah diri. Macam tadi ustaz bagi tahu tadi sebelum nak sembahyang. Apa juga ustaz? Kalau datang balai raya, nak sembahyang tarawih, nak datang surau, ingatkan bini tu datang. Tuan-tuan, ni tak ada bini apa? Ajak bini tu, ku ang putakum ahlikum nara.
bagi tahu dengan orang rumah, pagi Ahad ni kita tak ada buat apa, kamu tak ada pergi mana-mana, datang balai raya ni dengar kuliah. Kamu tu bukan tahu sangat pun, bab semayang tak tahu, bahir tak tahu, pergi cakap dengan bini, tuan-tuan. Inilah suami ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki tu ketua bagi perempuan. Tuan-tuan, kita jangan takut dengan bini kita bab tentang hukum dan hakam. Kena tegas. Sebab apa? Nanti di padang mahsyar mereka akan mendakwa kita. Dia akan mendakwa, isteri-isterinya akan mendakwa suaminya, anak-anak akan mendakwa ayahnya, rakyat-rakyat akan mendakwa pemimpinnya. Tuan-tuan, dia akan mendakwa. Sebab itu pemimpin ni dia susah, pemimpin ni dia lambat masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan, sama juga kaedah ketua kampung. Dia contoh dalam kampung ni dia ketua kampung. Dalam kampung ni ada orang tak semayang, dia akan ditanya oleh Allah. Dalam kampung ni ada orang tak berpuasa, dia akan ditanya oleh Allah. Dalam kampung ni ada orang yang tidak menuntut ilmu fardu ain, dia akan ditanya oleh Allah. Dalam kampung ni ada orang tak makan, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang nak jadi ketua, tuan-tuan, susah. Sama juga imam. Bila imam dia jadi imam, dia menanggung tentang makmumnya. Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang jadi ketua, susah. Ingat tu pemimpin-pemimpin, tak kira lah kamu duduk pemimpin negara mana sekalipun, kamu akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Tuan-tuan, baiklah, terus kira pada pagi ini pintu-pintu kebajikan ada 3. Pertama, puasa. Puasa ni pintu kebajikan. Tapi ingat ya, bila kita berpuasa, lidah kita jangan jahat. Bila kita berpuasa, mulut kita jangan jahat. Apabila dia berpuasa, dia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba untuk Tuhannya. Dia melakukan kejahatan segi zahirnya, lidahnya jahat, mulutnya jahat, mengata orang, isteri mengata suami, suami mengata isteri, jiran tetangga mengata jiran, ya, orang mengatakan hamba-hamba Allah ni mengata sesama dia, tak kira di dalam media sosial sekalipun dia memaki orang, maka batal amalannya, amalan batal. Tuan-tuan, dia cuma dapat lapar dan dahaga, penat je puasa. Tuan-tuan ingat tu ya, tu orang-orang soleh ni dia perbanyak muhasabah diri. Tu malam-malam hari dia menangis, semayang menangis, berzikir menangis. Kita tak ada, semayang tidur. Tuan-tuan, semayang tidur. Ni pada bulan Ramadan rebut amalan-amalan pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, rebut amalan-amalan pada bulan Ramadan. Kalau buka bab solat, dalam hadis baginda kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Semayang berjemaah ni paling aulanya semayang fardu subuh. Aula. Kedua semayang fardu isyak. Ketiga, kalau bab yang paling aula, yang afdal afdalnya semayang fardu ni adalah semayang fardu Jumaat. Lepas tu baginda bagi tahu dah, ulama bagi tahu dah, kamu pada hari Jumaat jangan datang lambat. Ni tak ada hari Jumaat datang lambat, hegeh datang lambat. Bila orang tak pergi masuk masjid, dia marah je ke masjid. Siapa suruh kau datang lambat? Ingat tu, jangan datang lambat. Ya, sama juga sembahyang berjemaah, jangan datang lambat, tuan-tuan. Ya, cuba kalau orang besar datang, kita datang lambat, macam mana, tuan-tuan? Ingat tu, kan kita beruntung sembahyang dapat rapat-rapat, tuan-tuan, boleh rapat-rapat. Seronok tuan-tuan, dia ada arwah, dia ada aura dia, tuan-tuan, sembahyang rapat-rapat ni. Ya, tengok di Mekah, di Madinah, sembahyang berlagu bau. Kita ingat orang Arab ni jahat, padahal tidak, dia nak mendapatkan fadilat tentang sembahyang berjemaah, tuan-tuan. Ya, rapat-rapat tu. Ya, kaki sebenarnya, kaki tu kena bertambung kaki tu, tuan-tuan. Ni tak ada, masih lagi jarak, tuan-tuan. Ya, rebut sembahyang jemaah ni pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Ya, turun rumah, daripada rumah tu turun, lip rosak pakai tali, tuan-tuan. Ya, pintu kebajikan adalah puasa. Ya, orang-orang Yahudi pun, orang Nasara pun, orang-orang bukan Islam pun, mereka dah buat kajian. Puasa ini dia mengangkat penyakit. Ini kelebihan orang puasa. Nampak ni, tuan-tuan. Sama kaedah solat. Solat ni bila kita semayang tekan kaki ni tu, membuang penyakit kolesterol. Kalau bab solat dia tidak menekankan kaki, jumhur ulama mengatakan boleh membatalkan solat. Ni bab solat. Ya, betul, kena mengaji lah, cari guru. Ya, cari guru, mengaji, belajar, mengaji sampai mati. Bukan belajar dah tua nak mati baru nak belajar. Ingat tu. Kadang kawan-kawan kita ajak mengaji, dia kata nantilah tunggu anak pencen lah. Ya. Kalau sempat pencen, tuan-tuan, ya. Sekarang untung belum umur tua dah dapat duit KWSP. Ya, untung, tuan-tuan, ya. Inilah berkat je doa orang-orang soleh, tuan-tuan, ya. Banyak puasa pada hari-hari yang lain, ya, hari-hari yang tertentu, dan pada bulan Ramadan bila berpuasa jaga lidah. Lidah ni ada ubat dia. Mulut ni ada ubat dia. Apa ubat dia? Zikrullah. Tu ubat dia. Perbanyak zikir.
Rasulullah beritahu dah, ni hadis sahih, pada bulan Ramadan perbanyak baca kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada seorang ulama, kalam ni dia selalu sebut sampai dia wafat. Berlatih-latih pakai kasut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Naik lift, tekan lift ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, orang telefon je, assalamualaikum, waalaikumsalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bini tanya, abang nak gimana bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gila suami aku ni. Siapa gila ke Allah, mulutnya suka panggil Allah. Ya. Macam kita, kalau kita gilakan dunia, kita suka sebut benda dunia yang kita gila, tuan-tuan. Inilah gila, tuan-tuan. Ya, lepas tu orang yang gila ke Allah, dia rindu ke Allah, lidah suka berzikir. Suka berzikir, suka bertasbih, ya. Dia tak suka cakap benda-benda yang menyakitkan hati orang lain. Tuan-tuan. Berlatih-latih ya, berlatih-latih, tuan-tuan, ya, berlatih-latih. Yang kedua apa? Berbanyak minta, ya. Jauh daripada api neraka Allah. Tadi Ustaz baca tadi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sungguh-sungguh ah. Tuan-tuan kena sungguh-sungguh baca tu. Ya. Tak ada. Allahumma ajirni minan nar selama nak minta keluar daripada api neraka, nak minta jauh daripada api neraka, dia baca dah tak ada eh. Ya, ingat tu. Neraka ni tuan-tuan, ya, jangan buat main api neraka ni, ya. Seandainya peluh penduduk neraka jatuh di bumi ni, ya, busuk peluh penduduk neraka, tuan-tuan. Ya. Tu peluh penduduk neraka. Penduduk neraka ni dia punya kulit setebal gunung Uhud. Ni tentang neraka, tuan-tuan. Penjaga neraka, malaikat Malik tak pernah senyum. Bukan Haji Malik, tuan-tuan. Malaikat Malik tak pernah senyum. Bertemu dengan baginda pun dia tak senyum. Inilah malaikat Malik. Belum lagi malaikat Zabaniyah, tuan-tuan. Ni bulan Ramadan ni pintu Arash terbuka seluas-luasnya. 7 patara langit terbuka. Bulan Ramadan ni semua minta dengan Allah, ya Allah, aku nak mati dalam beriman, aku nak mati di bumi Madinah, aku nak bangun dengan baginda nanti masa dunia dah selesai kiamat, di padang mahsyar aku nak bangun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dengan Allah, tuan-tuan. Untung tak untung tu, tuan-tuan, ya, minta dengan Allah. Bulan Ramadan ni masa nak bersahur tu doa tidak ada hijab, masa nak buka puasa doa tidak ada hijab, pada bulan Ramadan. Dan dalam satu pendapat mengatakan setiap petang Ramadan Allah membebaskan 600,000 penduduk neraka. Ini bukan hadis palsu, hadis sahih. Orang sekarang ni semua nak dalil, ya. Nak dalil mengaji buku catatan pun tak bawa. Mengalah Imam Syafi'i, ya. Ini Imam Syafi'i, ini. Imam Syafi'i bukan macam security depan tu. Imam Syafi'i ni hamba Allah yang tawaduk. Hamba Allah yang jarang tidur malam, yang mengekalkan uduknya, yang beradab dengan gurunya. Tu petang tadi sebelum aku ceramah di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di satu tempat malam tadi, pergi pasar Ramadan, bertemu dengan anak murid aku balik pada Yaman. Dia tanya dengan aku, Ustaz bagi nasihat sikit. Aku bagi satu benda, kau ingat kau belajar di Yaman, di bumi aulia, di bumi wali Allah. Pesan aku dengan kau, adab kau juga. Adab je aku nak kau anak murid yang beradab. Aku tak pandang kau belajar ilmu, tapi aku pandang kau anak murid yang beradab. Baik Ustaz. Adab ni penting, tuan-tuan. Kalau dia beradab, dia jadi orang alim. Ingat Tapi akhir zaman orang ramai tak beradab dengan guru, tuan-tuan. Tengoklah di page, tengoklah di media sosial. Maki ustaz sana, maki ustaz sini. Pada bulan Ramadan pun dia maki tok-tok guru. Tuan-tuan, pada bulan Ramadan, ya. Kenapa? Dia tak menuntut ilmu. Tu penting menuntut ilmu, tuan-tuan, ya. Nanti kat syurga tak menuntut ilmu, tuan-tuan. Kat syurga kita bersukaria. Dekat syurga tak ada cucuk vaksin. Dekat syurga tak ada pakai mask ni, tuan-tuan. Tapi kena ingat, pakai mask apa motif? Kalau motifnya, kalau tujuannya dia berpegang pakai mask takut mati, kafir. Ingat tu, tuan-tuan. Kalau dia berpegang beriktikad, ya, takut kena saman, itu hukum lain. Kena tahu kaedah dia jangan, dia tentang akidah ni dia tak boleh lari sikit. Lari sikit kafir lah, tuan-tuan. Kita kena belajar tentang kitab Risalah Tauhid, kitab Darussamin tentang akidatul iman. Kita tengok masa baginda di Taif, baginda dari bumi Mekah, baginda dari bumi Madinah, dia mengajak umat Islam ni pertama apa? Bukan buat solat, pertama mengenal Tuhan. Tuhan ni macam kita semayang, kita kenal tak Tuhan yang kita sembah? Itu lah.
Itu yang dalam kubur, bila kita masuk je, malaikat tak tanya dulu bab solat. Dia tak tanya dulu bab benda-benda yang lain. Dia mula-mula dia tanya bab Tuhan. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan kau sembah? Dia tanya dulu lah. Kalau kita dekat dunia tak beriman dengan Allah, tak kenal Allah, tak kenal diri, tak boleh jawab Allah itu Tuhan aku, tak boleh ha. Betul yang mati dalam beriman, mati yang bighairi hisab, mati yang boleh menyebut Allah la ilaha illallah dalam 1000 seorang saja. Seorang tuan. Ni bukan cerita dongeng, buka dalam kitab Tajul Urus. Tuan. Daripada Khatimul Awsam. Tuan. Ya, seorang wali Allah. Bukan macam kita kuali. Tahu kuali suka buat dosa. Tapi ingatlah, hamba Allah yang berdosa selalu minta ampun dengan Allah. Itulah hamba Allah yang Allah sangat kasih dan sayang kepadanya. Yang Allah marah ni hamba Allah yang takabur. Dah buat salah, tak mau minta maaf dengan aku. Yang pertama, kalimah syahadah. Yang kedua, perbanyak minta dengan Allah, jauh daripada api neraka Allah. Yang ketiga, minta masuk dalam syurga Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ini hadis sahih juga. Tuan-tuan, nanti syurga mengadu dengan Allah, ya Allah, hamba engkau di bumi, hamba engkau dekat dunia, dan minta masuk dalam syurga engkau. Masukkanlah ya Allah. Syurga mengadu dengan Allah. Tuan-tuan, ini tentang syurga Allah. Hebatnya syurga Allah. Tuan-tuan fikirlah, jalan daripada emas, dinding daripada permata, keringat dalam kitab Muhimmah menyebutkan, dalam kitab-kitab lain menyebutkan, keringat penduduk neraka tu daripada dia baru ke suri syurga Allah, dia macam diamond. Tuan-tuan, betul, kita dalam syurga kita makan, dia tak sampai dalam perut, dia ambil sini. Dekat dunia kita makan, masuk dalam perut tu jadi tai tu. Tuan-tuan, semua ada tai ni banyak tai. Tuan-tuan, betul, kat dunia ni kotor, hina. Tuan-tuan, ya, itu yang kita dekat dunia ni banyak masalah. Dekat dunia ni ada je penyakit, dekat dunia ni ada je yang tak kena, sebab dunia ni tempat ujian. Tempat ujian ni. Pada bulan Ramadan Allah tarbiyah kita menjadi hamba Allah yang sebenar bertakwa kepada Allah, yang takutkan Allah. Inilah dunia, tuan-tuan, ya, jadilah hamba yang bertakwa, hamba yang takut ke Allah. Senang cakap hamba yang soleh tuan-tuan, hamba yang soleh. Bab puasa, jaga sungguh bab puasa. Sama juga kaedah tentang sesiapa yang ada penyakit gastrik. Ulama-ulama dapat kajian juga, sesiapa ada penyakit gastrik, setengah orang beritahu, doktor beritahu dia tak, orang macam ni dia tak boleh lama makan. Sebenarnya orang penyakit gastrik ni dia punya ubat banyak dan rajin berpuasa. Tuan-tuan, ya, rajin berpuasa, tuan-tuan. Dan yang kedua, pintu kebajikan adalah sedekah. Sedekah. Boleh sedekah? Tak boleh. Kudu punya orang. Ni bulan Ramadan banyak orang sedekah, buah kurma, bubur lambuk, hantar rumah ke rumah, jiran ke jiran, bubur lambuk, bubur kacang, bubur jagung. Ya, bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan boleh buat? Kenapa bulan Syawal tak boleh buat? Kenapa bulan lain tak boleh buat? Kita faham. Kita buat tu kerana apa? Kerana Allah ke kerana tradisi? Sama sembahyang sunat tarawih. Engkau datang di surau di masjid sembahyang sunat tarawih kerana siapa? Faham? Sebab itu sembahyang fardu dengan sembahyang sunat aula fardu. Sembahyang sunat ni menempel sembahyang fardu, tuan-tuan. Tapi yang pelik, sembahyang tarawih dia boleh datang, sembahyang subuh tak datang, busuk punya orang. Kena fikir lah, tuan-tuan. Pelik, sembahyang tarawih boleh sampai 2. Kenapa sembahyang subuh 2 stop je, tuan-tuan? Takkan penduduk sini semua dah pindah, waktu subuh pindah. Tapi yang peliknya, bila hal-hal tentang akhirat, hal-hal kematian, tahlil arwah, doa selamat, minta nantikan cukur rambut anak, orang suruh dia panggil, ya, mam, tolong mam, ya, ni anak ni minta cukur kepala ni, ya, mam tolong mam, ya, ajak pergi suruh, ada doa selamat sikit, buat tahlil arwah sikit. Kalau aku imam sini, ya, boleh jalan lah kau. Engkau datang surau tak mahu, sebenarnya jemaah tak mahu, menuntut ilmu tak mahu, ya, hal-hal tentang akhirat baru nak panggil aku. Kau ingat aku lapar dengan ayam kau tu, ya, tuan-tuan. Cakap direct tuan-tuan. Lepas tu kami di madrasah, siapa tak sebenarnya jemaah, kami pulau. Kami tak tegur dia, tuan-tuan. Kalau ada kedai runcit, kami tak beli kedai runcit dia, tuan-tuan. Lepas tu madrasah kami tak ada orang pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek memang kena takutlah peha dia, tuan-tuan, ya. Tapi kadang pelik, setengah manusia ni pada bulan Ramadan dia pergi pasar Ramadan,
Ini tutup dengan emas tapi pakai seluar pendek. Ulama melarang, bukan dalam kitab tasawuf. Daripada Syekh Yunus Al-Syekh Yunus Al-Baghdadi, daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Ulama melarang jangan kamu membeli barang-barang makan daripada orang yang membuka aurat. Tuan-tuan. Tambah pula kalau orang tak solat, lagi ulama melarang. Hukumnya bukan tak sah akad jual beli, tapi melarang. Sebab mereka ni menentang hukum Allah. Tuan-tuan. Ingat tu, Seboleh-boleh belilah barang buka orang yang menutup aurat. Tuan-tuan, carilah orang menutup aurat. Itu yang paling terbaik. Ini tak ada. Akhir zaman kadang-kadang orang makan Islam, dia orang makan. Petang malam juga, bukan petang, tengah hari aku pergi basuh kereta, jumpa seorang hamba Allah yang konvoi motor ni, otai, gigi depan pun tak ada otai. Siapa tak ada gigi tu otai lah. Itu yang makan tu tendang ni gol terus. Dia cakap apa aku, Ustaz, saya kalau konvoi motor ni, saya pilih dulu mana konvoi motor ni, saya tengok dulu mana geruk-geruk ni. Saya tak mau jenis geruk-geruk yang tak semenggah ni, geruk-geruk yang tidak berfaedah ni. Bukan apa, Ustaz, kadang-kadang diorang kencing pun berdiri. Nampak? Kencing yang berdiri, tuan-tuan. Tuan-tuan jaga tak kencing jaga sungguh. Sebab berbolanya seksa kubur daripada kencing tak bersih. Tuan-tuan. Kencing hati-hati. Konvoi mana jangan nak bagi alasan dengan Allah, susah nak buka zip. Tuan-tuan, yang pelik berak boleh buka zip. Nanti jawab dengan Allah. Tuan-tuan. Sebab solat ni kan dalam hadis bab tentang kesucian at-tuhuru miftahus salat. Kesucian kunci bagi sembahyang. Lagi satu, Ustaz, bab kompor-kompor ni kadang-kadang diorang ni bab sembahyang ni dia ambil sambil lewa. Nampak sembahyang. Jangan tak sembahyang, tuan-tuan, Sekali tak sembahyang, kau komboi satu waktu tak solat, satu waktu masuk neraka 80 tahun. 80 tahun kiraan dunia belum buat kiraan akhirat. Kiraan akhirat 80,000 tahun. Tuan-tuan fikir ya. Neraka Allah. Ada setengah orang cakap tak apalah masuk neraka, nanti keluar juga, masuk syurga. Kau ingat api neraka tu macam api lighter pasang rokok tu ke? Api neraka ni, tuan-tuan, jangan main api neraka. Dia dijadikan warna biru, warna putih 1000 tahun, warna hitam 1000 tahun, warna merah 1000 tahun tentang api neraka Allah, tuan-tuan. Itu yang semasa baginda tengah buat tazkirah macam ni, sahabat belajar dengan Nabi bukan macam tuan-tuan, duk jauh-jauh. Dia punya lutut bertemu lutut, jatuhnya daun jatuh di paha sahabat. Dengar satu dentuman yang sangat kuat. Itu yang kata baginda, wahai sahabat, kau dengar tu bunyi apa? Kata sahabat kami, kau dengar tak ada bunyi tu? Kata sahabat, ya kami dengar. Kau dengar tak bunyi apa tu? Kata sahabat, kami tak tahu, Allah dan Rasul je yang tahu. Itu batu yang kecil-kecil tu baru jatuh di jurang di dalaman api neraka. Nampak tuan-tuan? Jatuhnya 70 tahun baru sampai. Tuan-tuan, itulah neraka, tuan-tuan. Kita dekat rumah, kalau kita bilik tak boleh buka pun, kalau rumah kita duduk seorang-seorang pun kita dah rimas. Macam mana tentang api neraka Allah? Neraka Allah ni, tuan-tuan, neraka Jahannam ni, dia sesak-sesaknya. Apa dalam Al-Quran, apa kata Allah? Allah sendiri yang bagi tahu, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dimasuk dalam neraka sakar? Jawab penduduk neraka sakar, lam nakum minal musallin. Kami dimasuk dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. Komboi-komboi tak semayang, kenduri-kenara tak semayang, bersukan-sukan tak semayang, pergi mancing tak semayang, orang mancing ikan beramai tak semayang. Maghrib lah ikan makan. Tanyalah orang kaki pancing. Masa maghrib lah, masa itulah ikan makan, masa itulah tali ditarik-tarik oleh syaitan. Pada waktu itulah ramai orang tak semayang, orang kaki pancing ni, tuan. Aku kena ramai orang kaki pancing, tuan. Ustaz, pada waktu maghrib lah ada yang semayang tapi tak ramai, Ustaz. Sebab pada waktu maghrib lah ikan ni dia makan, tuan. Nak dapatkan ikan seko, ikan siakat, ikan patin sampai tak semayang, buat apa, tuan? Samalah kerja-kerja cari duit, gaji banyak mana sangat pun, tuan-tuan. Dapat satu hari paling tinggi lah 200 ke 300 satu hari, sampai kita tinggal solat, buat apa, tuan-tuan? Ingatlah keberkatan dalam hidup ni adalah semayang.
Siapa tak semayang hidup tak berkat. Sama dalam rumah, kalau dalam rumah ni isteri tak solat, isteri ni pasti lawan suami. Kalau dalam rumah ni suami tak solat, suami ni pasti memaki isteri dan anak-anaknya. Ni bab solat. Ya, kunci kehidupan adalah sembahyang. Jangan tak sembahyang, tapi sembahyang nak tahu kaedah bab solat, mengaji bab solat, tentang syaratnya, tentang rukunnya, tentang sunat abad, sunat hayatnya, sunat muakkadnya, tuan-tuan, bab pergerakan di dalam solat. Ya, jangan rasa kita ni hebat, jangan rasa kita ni sembahyang ni dah cantik dah, tuan-tuan. Kita ulama kita mengaji sampai kita mati, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan jangan risau, ya. Sikit tak lama aku berhenti. Berhenti awal bukan ada makan pun. Ya. Ada makan ke dalam ni? Tak ada kan? Ingat tu, ya. Yang kedua sedekah, perbanyak sedekah. Sedekah yang paling sengkit ya sebenarnya. Sedekah paling sengkit senyuman. Tu jumpa orang kena senyum. Kalau pakai mask macam mana orang nak tahu senyum? Buka mask tu, senyum. Sebab mata ni memang peranan. Mata ni tuan-tuan. Kita punya mata dia lain dengan mata binatang. Kita punya mata lain dengan mata lembu, dengan mata kucing. Lepas tu bila anak kita nakal, bini kita buat yang bukan-bukan, kalau dia cikgu, kalau anak murid buat bukan-bukan, cikgu tengok yang anak murid diam lah, sebab mata ni ada main peranan. Lepas tu dalam solat, ulama bagi tahu, kamu bila solat kamu jangan pejam mata. Kamu bila sujud kamu jangan pejam mata. Hukumnya makruh. Siapa pejam mata, dia akan mengundang penyakit rabun mata. Siapa pakai cermin mata tu sembahyang suka pejam mata. Jangan suka pejam mata. Dan siapa dah pakai cermin mata tu tanda malaikat maut dah ziarah dia. Standby lah orang pakai cermin mata. Faham? Ya? Okey, maut dah ziarah. Faham? Kita ingat malaikat maut ni macam pegawai JPJ ke? Macam pegawai polis trafik ke? Polis trafik pun tuan-tuan takut sambil geletok. Cikgu minta maaf cikgu. Malaikat maut ni dia tak kira dia jumpa siapa, polis ke, JPJ ke, askar ke, kau ustaz ke, kau siapa ke, kau menteri ke, kau sultan ke, siapa pun dia datang sampai masa waktunya, nyawa ke, roh kau nak aku nak ambil, Allah perintahkan ambil, aku ambil. Tuan-tuan, tak kira tempo lah. Tengah puasa lah. Tengah berjimat lah. Tengah ceramah lah. Tuan-tuan. Apabila daun pokok yang bernama pokok tubak, daun tu ada nama kita, jatuh aja nama tu, malaikat maut akan cari kita, tuan-tuan. Ingat tu. Ya. Tuan fikir ya, kaki yang satu di jambatan neraka Jahannam. Ni malaikat maut. Matanya sebanyak mana hamba Allah, sebanyak itulah matanya. Ni malaikat maut, tuan-tuan. Perbanyaklah baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Sibuk-sibuklah cari dunia, cari duit, menuntut ilmu, jangan tidak menuntut ilmu. Jangan nak bagi alasan dengan Allah, aku sibuklah, ya. Kita buka dalam hadis kursi yang mereka berdialog dengan Allah di padang mahsyar. Allah jawab tentang mereka tanya, Allah jawab dengan mereka. Kami sibuk ya Allah, kami banyak kerja. Apa kata Allah? Kekasihku Nabi Allah Sulaiman banyak kerajaan, banyak harta, tapi dia tidak pernah lupakan aku. Nampak tuan-tuan? Kami sakit lah semayang atas kursi ya, cantik mengengkau semayang atas kursi, sikit-sikit semayang atas kursi, sikit-sikit semayang atas kursi, tergeliat sikit, terseliur sikit, main bola, main takraw tu biru, semayang atas kursi, cantik mengengkau ya. Semayang atas kursi kena tahu semayang atas kursi, tuan-tuan. Jawab dengan Allah jawab. Apa kata Allah? Kekasihku Nabi Ayub sakit 18 tahun, dia tetap menyambut aku. Tuan-tuan, nampak tu Nabi Ayub alaihissalam, tuan-tuan. Ni tak ada semayang sikit tu kursi, ya. Harus cantik orang dia. Nanti jawab dengan Allah, tuan-tuan. Kan dulu ada viral di Mekah, di Madinah, seorang perempuan dia pergi, dia tawaf pakai wheelchair. Dia nak masuk masjid pakai wheelchair. Tapi bila dia solat, memanglah dia duduk atas wheelchair. Bila dia turun sujud, dia sujud sambamkan dahi di bumi Allah. Orang tanya kenapa turun? Kan atas kursi ya. Ini rukun ni, fardu ni. Nampak tuan-tuan? Orang ambil indah tak indah, tuan-tuan. Solat ni selagi boleh turun, ulama suruh turun sedaya upaya. Kalau ada tali kamu gunakan tali. Kalau tali tak ada kamu peganglah dinding. Nampak dalam kitab sebut macam tu. Itu solat dengan puasa dah lain.
Solat ni bila umur 7 tahun aja, bapa wajib suruh anak semayang. Kejut dia. 7 tahun. Kalau 7 tahun dah wajib suruh semayang, umur 5 tahun, umur 6 tahun, budak ni dah boleh baca surah Al-Fatihah. Budak ni dah boleh baca doa kunut. Budak ni, kanak-kanak ni dah boleh baca doa iftitah. Dah boleh baca tahiyat dah. Berbeza puasa. Puasa ni bila kamu berakal dan kamu cukup umur, kamu berpuasalah. Itu pun bukan dalam kitab apabila kamu kuasa. Kalau kamu tak kuasa, dia hukum dia kaedah yang lain. Bab solat lain, tuan-tuan. Ni tak ada yang peliknya, dia boleh puasa tapi tak semayang. Yang tak semayang, tuan-tuan, ya. Dia kalau orang yang semayang, dia pasti dia puasa. Orang yang puasa belum tentu dia solat. Tuan-tuan, tengoklah ramai orang tak semayang, tuan-tuan. Kalau bumi ni ada sangkut paut dengan orang solat. 24 jam ada sangkut dengan badan kita. Badan kita ada 17 sendi. Kita solat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Surah Al-Fatihah 7 ayat. Langit 7 patara langit, neraka 7 pintu neraka. Surah Al-Fatihah 7 dengan 17 rakaat, 5 waktu sehari semalam 24 tu bumi pusing. Bila ramai orang tak semayang, bumi dia pusing tak betul. Lepas tu kita ni ada sangkut paut dengan bumi. Ulama bagi tahu, bila kamu sakit, pijaklah bumi, jangan pakai kasut. Tuan-tuan, kita ada dia ada karun, tuan-tuan. Lepas tu kenapa kita banyak penyakit? Kita asyik berkasut aja. Tengok kat kampung, nenek kita, atuk kita, tok wan kita sihat, tuan-tuan. Mereka jarang pakai kasut, pergi bendang, pergi kebun, tuan-tuan. Kita kasut, jogging kasut, dalam rumah kasut, dalam jamban kasut, nak tidur pun pakai kasut, tuan-tuan. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tengok macam orang sini. Hati ni kena ketuk. Ada orang cakap ustaz ni kasar lah. Tuan-tuan hantar kereta, hantar pergi cat. Bila nak hantar cat, kereta ni dia tak ada kemek, dia cuma calak-calak. Orang simen je, simen. Lepas tu dia gosok kertas pasir, sebab dia tak banyak rosak. Kalau kereta nak accident, dia kena ketuk dengan tukul, lepas tu bakar dengan api. Ketuk, bakar dengan api. Tak lok dia, ketuk je, pong, ketuk lagi. Tak boleh tak, baru tukar. Itulah hati ni tu lah. Ulama bagi tahu pula, kita ni tengok pada penyakit. Kalau penyakit kita ringan, diberikan Panadol sahaja. Kalau sesama pening-pening, Panadol lah. Kalau kecil manis, ubat bagi kecil manis yang kuat sikit. Dah bagi ubat tak luk juga, kaki ni kena potong lah, tuan-tuan. Ni kaedah menuntut ilmu, tuan-tuan, ya. Lepas tu bila menuntut ilmu, hati sakit, hati tu banyak dosa. Menuntut ilmu, telinga sakit, telinga tu banyak dosa. Suka dengar lagu, ya. Tengok dekat TikTok, tuan-tuan. Tapi sekarang TikTok dah bagus dah, banyak kuliah-kuliah agama, tuan-tuan, ya. Kadang orang tanya, ustaz, kenapa ceramah-ceramah ada iklan, kadang iklan judi, iklan nyanyi? Dia sebenar kalau di Facebook, di media sosial, tengok apa yang kita suka tengok. Kalau kita suka tengok iklan judi, dia akan keluar iklan judi. Kalau kita suka tengok benda-benda yang tak elok, benda yang tak elok akan keluar di iklan, tuan-tuan. Ingat tu, ya. Sikit lagi, tuan-tuan. Ya, tu anak siapa dah bagi syarat suruh berhenti tu. Bagus bapak dah, bagus mak dah, bawa anak datang surau pagi. Lepas tu anak ni disuruh bawa pergi surau, pergi masjid, biar dia dengar kalam-kalam Allah, biar dia tahu tentang rumah Allah ni. Ini tak ada, pasal Ramadan bawa, konsep bawa, Tesco bawa, taman permainan bawa, surau masjid tak nak bawa, ya, kena bawa, tuan-tuan. Dia bising, biarkan aja, tuan-tuan. Dia tak berdosa, ya. Oh lah, kan ada hadis yang sahabat main panah dalam masjid tu, ya. Tembak panah, pam, ya. Tidur tembak, pam, letak panah kan, ya. Datang lambat, kenapa lambat? Pam, tembak panah, ya. Tuan tengok akhir zaman ni, bila dunia dekat kiamat, orang dah mula main kuda, dah mula main panah, ya. Akhir zaman tu tengok rumah papan pun dah susah nampak. Rumah batu, dia nak balik pada zaman jahiliah. Kalau orang yang arif billah, orang yang nampak pandangan jauh, dia nampak benda ni. Padahal hadis sebut, bila manusia balik pada zaman jahiliah, pada zaman jahiliah ya, akan muncul Imam Mahdi. Orang banyak ramai bunuh anak, ya. Anak ramai derhaka dengan mak dan ayah, tuan-tuan.
banyak orang bunuh anak, anak-anak zina, anak luar nikah digugurkan, tuan-tuan. Yang ada anak yang halal yang digugur pun ada juga, tuan-tuan. Ya. Yang takut ada anak pun ramai juga. Takut nanti makanan tak cukup, air tak cukup, nestum nak beli nestum tak cukup, tuan-tuan. Yang risau pasal anak, aku anak 12 cukup, tuan-tuan. Ya. Cukup makan, tuan-tuan. Ya. Semua ada. Ya. Belajar tak ada PhD pun, tak ada belajar luar negara, dalam laut tak ada pun. Mengaji pondok je, kita pun tak mengaji sangat pun. Tanya ustaz. Tuan-tuan beruntung malah hari ni orang alim ada dalam ni. Ustaz, WhatsApp aku, ustaz, anak datang boleh? Aku tak payah datang. Malulah aku nak ceramah tak. Tapi nak datang juga. Sedekah, jaga sedekah. Perbanyak sedekah. Tu orang panggil sedekah subuh. Tuan-tuan contohlah duduk, kalau orang tingkat bawah untung lah, ada nampak lori sampah pagi lalu, bagi dia duit, tuan-tuan. Bagi dia duit, dia angkat sampah kita tu, tai anak kita dia angkat, tuan-tuan. Gaji bukan besar pun. Tuan-tuan tengok orang kerja angkat sampah, mana dia kena Covid? Tak ada. Yang tukang buang sampah yang kena Covid, tuan-tuan. Ni hebatnya Allah, tuan-tuan. Orang gila pun tak kena Covid. Kenapa orang gila tak kena Covid? Sebab Allah dah tarik nikmat akal dia. Ni orang gila, tuan-tuan. Betul, orang gila tak diberati hukum syarak, tuan-tuan. Ya, boleh kalau tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak menuntut ilmu, boleh jadi orang gila. Tu je, tuan-tuan. Tak susah pun, ya. Tapi orang gila dia ada dua kaedah. Orang gila ni ada yang mereka diazab dalam api neraka Allah. Ada orang gila mereka tak diazab, masuk syurga langsung terbaik. Tengok kesalahannya dekat dunia. Dia gila tahun berapa? Dia gila sebab apa? Mana tahu lah. Lepas tu hukum minum daun ketum, hukumnya adalah harus apabila untuk pengubatan. Bila minum untuk bermabuk-mabuk maka haram. Tu dia. Tapi yang peliknya bawa daun ketum salah, bawa arak dalam raga tak salah. Ya. Inilah dunia akhir zaman, tuan-tuan. Ya. Orang dulu minum ketum, bapak kita atuk wan minum ketum untuk doang tenaga, tuan-tuan. Tapi budak sekarang salah. Dia minum daun ketum untuk merempit, tuan-tuan. Untuk hayal. Itu yang polis marah tu, tuan-tuan. Ya. Tapi dulu punya mak rempit, dia suka bising-bising di pam-pam minyak. Rem mana, rem sini, rem sana, rem sini. Tapi sekarang punya mak rempit, dia suka komboi. Komboi makan-makan, ya, bawa anak dagu orang, kadang bawa bini orang. Itu yang otai motor besar ni bagi tahu aku, ustaz, ada setengah orang ni komboi motor ni kadang kencing berdiri. Yang keduanya orang ada setengah mereka ni, bukan semua, ada setengah mereka ni tak solat. Yang lagi satu ustaz, kadang-kadang dia komboi bawa bini orang. Nampak tak? Kadang komboi bawa anak dagu orang, lepas tu pergi karaoke pula bawa benda-benda haram, tuan-tuan. Nyanyi dengan bini orang, dengan anak dagu orang, tuan-tuan. Ingat tu. Kalau tuan-tuan bawa bini orang, aku nampak tiap. Main tuan-tuan buat bini orang, Kalau suami tu tahu dia diam, ad-dayus la yadkhulul jannah. Ya, orang yang dayus haram masuk syurga. Tuan-tuan ingat. Sama anak derhaka haram masuk syurga. Tuan bukanlah hadis umuka 3 kali. Abuka sekali ya. Hari raya nanti jangan sampai menyinggung hati mak. Tuan-tuan. Jangan sampai mak telefon, kau balik ke tak? Jangan sampai mak telefon. Kena selalu telefon mak, tuan-tuan. Kalau mak tu ada. Mak ni bila dia kecil hati dia dah cakap malu. Tuan-tuan. Dia nangis malam-malam. Dia nangis anak tak nampak, tuan-tuan. Mak sama dengan ayah. Ayah ni dia susah, dia tak tunjuk dengan anak, tuan-tuan. Ya. Tuan tengoklah pagi ni, mana ada budak-budak muda, semua budak tua. Mana budak muda? Dah tidur lah, orang tadi penat. Main PUBG, main TikTok, tengok TikTok, tuan-tuan. Dia penat. Ya. Aku anak aku tak bangun semayang, yang kena semambu lah. Rumah aku, setiap rumah aku ada semambu. 3 rumah ada semambu. Tak bangun ke balun, tuan-tuan. Ya, mula kejut bangun semayang. Bangun semayang. Dah azan tak bangun tak? Oh, patapek. Kena ada semambu kat rumah tu. Beli semambu. Tak ada duit, aku bagi duit. Tapi nak pukul ada tempat dia. Kat mana? Lutut ke bawah. Bukan di kepala, bukan di badan. Lutut ke bawah, tapi ada had dia. Ini kaedah dalam Islam, tuan-tuan. Lempang jangan pukul anak dengan tangan. Tapi ada satu wirid. Siapa
Guna benda ni, silap bulan lembu boleh tumbang. Anak murid aku banyak kali minta, aku takkan baginya. Tuan-tuan nak minta, aku takkan baginya. Belajar pun tidur, siapa nak bagi? Dia orang yang sabar yang boleh pakai ayat benda ni, tuan-tuan. Tuan-tuan. Yang dulu ada berlaku satu tempat. Orang ni lempang ulama tangan tak boleh angkat. Main dengan ulama. Betul siapa nak lempang, berani lempang. Tangan stroke tu kan. Sedekah je, perbanyak sedekah. Paling singkit sedekah ni senyuman. Kalau macam ni duit banyak, motor pun motor besar belakang tu banyak. Kereta mahal, sport rim 17, 18, 20, sport rim 19, tayak pun Michelin. Jangan tak sedekah. Pada hari raya, aula sedekah hari raya yang pertama. Nak pergi sembahyang raya, jangan tunggu sembahyang raya dulu. Makan, mandi sunat hari raya, dah mandi sunat hari raya, makan dulu kat rumah. Dah makan, jamah sikit baru pergi sembahyang raya. Ni kaedah dalam hadis menyebutkan apabila nak pergi sembahyang sunat hari raya, pakai baju baru, jangan pakai baju-baju macam ni. Songkok tukar, kopiah tukar, jangan pakai kopiah metik lalat tu. Semua baru, tuan-tuan, Boleh jumpa anak yatim, sapu kepala anak yatim. Anak yatim belum cukup umur, bukan anak yatim tua ni, anak yatim cukup umur. Tapi dah sapu kepala anak yatim, bagi duit. Dalam hadis sebut apa? Sebanyak mana rambut, sebanyak itu pahala. Kita mengembirakan anak yatim, sebab baginda anak yatim, tuan-tuan. Siapa jaga anak yatim, hidup berkat. Siapa bernikah dengan ibu tunggal, hidup berkat. Bukan bernikah dengan anak dara, hidup tak berkat. Sebab apa? Kita menyenangkan, mengembirakan hati mereka, tuan-tuan. Kat madrasah aku ada 8 orang ibu tunggal, boleh, tuan-tuan. Umur 72, tuan-tuan. Boleh roja-roja dengan aku. Ada seorang tu nama opah dara, umur 80, tuan-tuan. 80. Tapi 80 mata tak kecil mata, boleh baca Quran. Ubatnya apa? Dia selalu sembahyang malam. Ubatnya apa? Rajin berpuasa. Itu Al-Quran, salah satu pun Al-Quran adalah ubat. Tuan-tuan kalau banyak penyakit, rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Allah angkat penyakit. Satu-satu Allah angkat penyakit. Ini kelebihan kalam Al-Quran, tuan-tuan. Sama juga surah Ikhlas. Berbanyak baca surah Ikhlas. Baca 10 kali surah Ikhlas tu, Allah dalam syurga Allah dah siapkan istana. Okey ya. Baca surah Ikhlas je, tak payah nak buat. Saya nak simpan duit, tuan-tuan. Surah Ikhlas ya. Lepas tu kita ni kekasih, nak bertemu kekasih, kita kena buat hadiah. Apa hadiah dia? Amal soleh. Allah tak minta apa pun. Allah bukan minta kita bawa duit, tuan-tuan. Bukan nak kita minta bawa benda-benda yang mahal-mahal. Minta menyebut nama dia, tuan-tuan. Menyebut nama dia. Sikit lagi nak berhenti, tuan-tuan. Jangan risau. Belum 7.30 ni. Biasa makan pukul 8 kan. Yang ketiga, berdiri malam, solat malam. Ini bulan Ramadan, Allah tarbiyah kita sembahyang malam. Tak payah banyak-banyak. Kita ni bukan wali Allah, tuan-tuan. Paling kurang 2 rakaat. Tapi kadang banyak kaedah tentang sembahyang tarawih, tentang sembahyang witir. Sembahyang tarawih dia boleh buat, sembahyang witir dia tak buat. Bila habis sembahyang tarawih, separuh masjid penuh, surau penuh, balai raya penuh, separuh balik. Alasan nak sembahyang witir kat rumah, tak sembahyang kat rumah, tuan. Tak ada sembahyang. Kadang nak sembahyang, bini kacau, anak kacau, cucu kacau. Kadang nak sembahyang, TikTok kacau. Itu belum lagi WhatsApp ni, tuan-tuan. Seboleh-boleh pada bulan Ramadan, kurang-kuranglah tengok mata ni media sosial. Kalau tengok tentang kuliah agama, tidak ada masalah. Bukan apa dia akan mengganggukan kita, mengganggu hati kita pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Ingat ya. Perbanyak berdiri malam, ya. Ingat kepada Allah yang kita ni banyak salah. Sama kaedah solat. Solat ni kalau tuan-tuan nak menangis, tenang Tuan sembahyang tu, baca Fatihah, baca surah, tuan-tuan ingat tentang kesalahan tuan-tuan. Ya Allah, dulu aku jahat. Dulu aku tak pernah malas pergi surau, pergi masjid. Ya Allah, dulu aku pernah curi buah orang. Dulu aku pernah ngintai rumah orang masa muda-muda tu. Dulu orang ngintai rumah orang, sekarang tak ngintai rumah orang. Dalam Facebook dah ada dah. Dekat TikTok dah ada dah. Dapat peri, tengok peri je. Bayar duit internet je. Dulu susah nak pergi rumah orang, redah semak, tebuk lubang.
Aku ni banyak salah ya Allah. Dulu aku banyak tinggal solat, dulu aku banyak tinggal puasa ya Allah. Ampunilah aku. Aku takut neraka jahanam-Mu ya Allah. Kalau tuan-tuan ingat benda ni, tuan-tuan boleh menangis ya. Kenapa kita sembahyang tak ada menangis? Kalau kita sembahyang, kita tak tumpu betul-betul kepada Allah. Sembahyang ingat basikal, kayu basikal. Sembahyang ingat main takraw. Kenapa semalam aku lipat tak betul? Itu sembahyang tak boleh nangis tuan. Ya. Sembahyang ingat Allah, ingat tentang dosa. Pasti boleh nangis. Tuan-tuan tahu setitik air mata keluar bila dia ingat ke Allah, nanti di padang mahsyar orang ni tak menangis di padang mahsyar. Kan dalam hadis sebut 3 golongan yang tak menangis di padang mahsyar. Pertama, orang yang bangun malam. Dia berjaga malam, termasuklah orang menuntut ilmu dan orang mengajar ilmu. Dan yang kedua, orang yang menangis malam kerana takut ke Allah, termasuklah orang menangis di dalam solat ke tengah baca Quran ke. Yang ketiga, tentera-tentera Islam yang menjaga benteng-benteng negara. Tu tadi aku dapat WhatsApp pukul 5.30 pagi, polis, seorang anggota polis WhatsApp aku, Ustaz, saya ni kadang-kadang ada buat latihan, kadang-kadang tengah-tengah panas buat latihan, macam mana tentang puasa saya, boleh tak saya buka puasa? Buka hukum puasa. Pertama, wajib kamu niat puasa, dan kamu sunat bersahur, dan kamu wajib puasa. Tetapi kalau kamu tak mampu dah, tak tahan dah, harus kamu buka puasa. Tapi tak boleh makan di halayak ramai. Kamu makan nyorok-nyorok mana tepi semak, tapi kamu rugi, kamu tak dapat puasa Ramadan. Dan nanti kamu takut kamu tak boleh ganti puasa kamu nanti bila habis Ramadan. Itu yang bimbangnya. Kalau boleh puasa lah. Bukan senang setahun sekali bulan Ramadan datang. Ya, tentu dalam menuntut ilmu ni tak tentu lagi besok subuh boleh menuntut ilmu. Tak tentu lagi kan. Kita tak tahu entah tengah hari yang mati, petang kakang mati, entah kita tak tahu. Di antara dua yang kita tak tahu, kata baginda, aku tak tahu, umatku tak tahu, di mana mereka dilahirkan dan di mana mereka dimatikan. Mati dalam air, mati di udara, mati dalam api, kita tak tahu. Tuan-tuan. Ya. Tapi minta Allah dengan Allah mati yang baik. Tuan-tuan, ya. Sikit lagi nak berhenti dah, tuan-tuan, ya. Sikit lagi 2-3 minit nak berhenti dah. Aku tengok tuan-tuan dah macam nak tidur dah. Memang bulan Ramadan ni dia lapar. Bukan tuan-tuan je lapar, aku pun lapar. Haus macam tuan-tuan, tak apalah, aku ni bercakap haus tuan-tuan, tapi tak boleh minum. Tapi aku bercakap dapat duit, tuan-tuan duduk tak dapat duit. Itu pun kalau dia bagi, tapi aku tak minta. Duit tu saya cari yang membuat duit Allah. Kalau kita cari duit, dia takkan jumpa duit, takkan susah nak dapat duit. Cari yang pembuat duit, Allah, mengadu dengan Tuhan. Tu kaedah duit, tuan-tuan. Sebab duit tu dunia. Kita ni dunia, fana ni musnah. Ya. Itu yang bila orang di dalam solat, bila dia dalam tengah berzikir menyebutkan Allah, dia fana tu dia lupa dah benda lain, Allah aja. Itu sembahyang sedap, zikir seronok, baca Quran seronok, bertasbih seronok. Ya. Baiklah, wallahu alam, cukup sampai sini. Ya, udahlah, ya. Tengok tuan-tuan macam tak larat, ngandung dinding, tak ada dinding tumbang. Ya. Apa yang penting menuntut ilmu, tuan-tuan. Bukan semua yang dapat, hamba yang dipilih je. Ya, betul kata ustaz tadi, kata ustaz tadi, ya. Sebelum ceramah tadi, apa kata ustaz? Bagi tahu dengan keluarga, bagi tahu dengan anak isteri, bila ada kuliah, ada program-program agama, bagi tahu dengan orang. Jangan tak bagi tahu. Tuan-tuan, sama bab solat. Kita buat solat ni, bila masuk waktu sunat kejut, kawan kita, anak kita, bini kita semayang sunat. Bila waktu dah nak habis, wajib kejut. Tuan-tuan, ya, wajib kejut. Kadang orang tanya, ustaz, takkan bini buka aurat, laki masuk neraka? Kadang anak yang belum bernikah, anak yang perempuan belum bernikah, dia tak solat, dia tak menuntut ilmu, dia tak tahu hukum dan hakam, dia buka aurat, bapak masuk neraka. Bukan semua bapak masuk neraka, suami masuk neraka. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-Quran. Kita tegur dia, nasihat dia, tutup aurat, jangan tak solat, jangan mengumpat, kamu puasa. Bila kita dah tegur, dia melanggar juga perintah Allah, kita lepas. Ini faham? Bila kita biar, kita akan didakwa oleh Allah. Kenapa kamu biar?
tu tuan-tuan. Betul boleh kita belajar. Dalam Al-Quran tak jumpa, buka hadis. Dalam hadis tak jumpa, buka fatwa sahabat. Dalam tu tak jumpa, buka ijma' ulama. Tak jumpa, buka hukum qiyas. Itulah kaedah dia tuan-tuan. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baiklah, wallahu alam, rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup tuan-tuan, siapa yang tak ada lagi buku Ramadan ni, ya, aku dah buat buku Ramadan. Buku Ramadan ni tak ada kedai kitab, tak ada. Ni yang buat ni, yang tulis sendiri pun almarhum seorang tuan guru. Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Tuan-tuan, ya, ulama tauhid. Ya, yang tawakan cukup kuat. Tuan-tuan. Salah satu karomah dia apa? Dia akan keluar duit setiap hari RM3,000 untuk bagi makan minum para pelajar, anak yatim, orang susah, ibu tunggal, orang tak siuman. Ya, satu hari RM3,000 lah selama 18 tahun. Rumahnya macam mana? Dia ceramah dapat 200 atau 300. Macam pagi ni aku ceramah dapat 300. Ya, PKP tak PKP dah bertahun-tahun tetap 300, tak pernah naik allowance. Tuan-tuan, padahal duit KWSP dapat tu, tuan-tuan, tak pernah naik, tapi aku tak minta naik pun, tuan-tuan, aku tak minta apa. Kalau tuan-tuan tak bagi aku datang, jangan risau, faham? Itu yang salah satu karomahnya. Aku nak cerita dengan tuan-tuan. Aku pernah tanya dengan bapak aku sendiri. Bapak aku ni lah pengasuh madrasah Tuan Guru Haji Ghazali bin Hasbullah. Siapa orang lama pernah mengaji dengan dia tahu lah. Abah dapat ceramah 300. Macam mana abah boleh keluar setiap hari RM3,000 bagi anak yatim makan, beli kitab, bayar bil air, bayar bil api, boleh bagi orang cuci masjid, ya, yang wadah-wadah jaga para pelajar. Mana abah dapat lagi 2,700 setiap hari. Takkan orang bagi zakat setiap hari, tuan-tuan? Tabung, bapak aku buat tabung jaku juga, tuan-tuan. Tabung tu tak jarang penuh apa. Lah macam aku buat tabung tak pernah penuh, tuan-tuan, tak pernah penuh. Duit dalam tu duit memang duit dalam tu, tuan-tuan. Tak pernah penuh. Kalau ada tambah pun RM5, RM1, ya, kudukut punya orang, tuan-tuan, ya. dah nak tahu dah nak datang suruh, bawa lah duit, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, bawa duit, ya. Bawa duit. Ini simpanan. Inilah KWSP akhirat, tuan-tuan. Kita cuma nampak KWSP dunia, tapi kita tak nampak KWSP akhirat. Apa kata dia? Nanti abah mati, kau uruskan sekolah, kau jaga anak yatim, kau jaga orang menuntut ilmu, kau jaga ibu tunggal, kau jaga orang tak siuman, nanti kau dapat jawapan. Tapi bila nanti orang lain tanya dengan kau tak ada jawab. Yalah, bapak aku dah tak ada, kami uruskan madrasah. Samalah dia punya kos, tambah sekarang pula lagi tinggi ya kos dia, tuan-tuan. Tapi datang mana? Tak tahu datang mana. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Itu pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Tuan-tuan tengok sendiri, aku bagi tuan-tuan buka minda, ya. Tuan-tuan pun sebenarnya ada karomah, tuan-tuan tak perasan. Dia ada mukjizat bagi Nabi dan Rasul lah, karomah dan maunah. Pada bulan Ramadan, hubungan tuan-tuan dengan Tuhan, dengan Allah rapat. Pada bulan Ramadan tuan-tuan rajin datang surau, rajin datang masjid. Pada bulan Ramadan tuan-tuan rajin baca Quran, boleh khatam Quran. Bulan Syawal tak boleh khatam Quran lah, tak boleh. Jangan nak bohong lah, datang. Bulan Syawal, bulan Ramadan kita boleh banyak zikir, banyak tasbih. Tuan-tuan, boleh hantar sedekah dekat rumah orang bulan Ramadan, boleh hantar. Bulan Syawal tak ada lah, tuan-tuan. Kenapa? Pada bulan Ramadan hubungan kita dengan Tuhan dekat. Itu pada bulan Ramadan kita dapat kasut baru, sport rim baru, baju baru, nampak? Bila akhir bulan bini baru pun dapat, tuan-tuan. Sebab apa? Hubungan kita dengan Tuhan dekat. Itu pentingnya hubungan. Senang sini, bagi tuan-tuan faham, buka minda. Aku ni kalau dengan ustaz ni dapat hubungan, ustaz, ana ada masalah, kejap sampai. Kejap pertolongan sebab dekat. Kalau tak kenal, ustaz tolong ana boleh. Kau siapa? Aku tak kenal kau pun. Tuan-tuan, itu hubungan ni cukup penting, hubungan ni. La yarham wa la yarham. Siapa mengasihani, dia dikasihani di dalam rahmat Allah. Tuan-tuan, jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik mungkin, tuan-tuan, ya. Baiklah, buku Ramadan ni dia ada amalan pada bulan Ramadan dan ada tentang amalan-amalan nak dapat Lailatul Qadar. Siapa dapat Lailatul Qadar, 7 keturunan menjadi ulama, tuan-tuan. Ulama ni, tuan-tuan, bukan jadi YB, ulama, faham? Jadi YB dia untung dekat dunia, dekat akhirat belum tentu untung lagi. Jadi ulama ni di dunia dia untung, di akhirat dia untung. Ulama adalah hadis sebut dia akan memberi syafaat 70 orang. Ni ulama, tuan-tuan, ya. 7 keturunan menjadi ulama, tetapi apabila mendapat Lailatul Qadar rujuk dengan ulama.
hamba yang dipilih dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan, ya. Dan ada dalam kitab ni ada doa pada masa nak buka puasa, ada doa tentang nak selamat daripada api neraka Allah. Ada doa dia, tak silap aku muka surat 7. Dan ada amalan pada malam hari raya. Dalam ni ada amalan-amalan, ya, lepas zuhur nak baca apa, lepas asar nak baca apa, tuan-tuan, ya. Aku ijazahkan pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil dekat luar seorang satu. Tapi dah ambil, bayar, itu je. Tak bayar memang aku kerja, tak kira kau siapa, faham, ya, tuan-tuan. Dan ada kasut kijang. Kasut kijang ni kalau tuan-tuan ada beli, tuan-tuan yang simpan kat rumah, tuan-tuan kena guna. Tuan-tuan selalu tahu sini dekat nadi tu, dia mencerdikkan akal. Bila anak belajar nak periksa, suruh dia hidu. Kalau dia nak periksa siang, bulan Ramadan ni contoh, atau dia nak pergi sekolah, siang di sekolah, suruh dia malam tu sebelum tidur dia colek sikit dekat lidah, bagi dia masuk dalam badan. Nanti dia akan cerdik dan dia akan ingat apa yang dia belajar tu, dia lupa, dia datang balik. Ni kelebihan kasut kijang, tuan-tuan, ya. Aku kasut kijang tak pernah tinggal, tuan-tuan, ya. Kalau malam kuliah, aku nak sebelum tidur aku tolek sikit dekat lidah, tuan-tuan. Ini kelebihan kasut kijang. Dan siapa selalu beramal dengan kasut kijang, dia jadi orang berani segi hukum dan hakam. Dengan syaitan dia tak takut, tuan-tuan. Dengan hantu raya, hantu balai raya pun dia tak takut, tuan-tuan, ya. Kasut kijang banyak kelebihan, tuan-tuan. Dalam poket jangan tak ada. Menghindar sihir dan santau, ya. Boleh ambil seorang satu. Ubat mata dekat air zam-zam, titik dekat mata, ya. Ubat mata ini, tuan-tuan jangan beli, kena tahu guna. Kalau beli jangan simpannya. Titik kat mata, setiap malam titik, nanti mata tu cerah, yang silau-silau hilang. Kalau rabun dekat, rabun jauh, insya-Allah tak rabun, tuan-tuan. Ini kelebihan air zam-zam, tak ada campur dengan benda-benda lain. Kami masuk ayat Quran, kami masuk surah Al-Fatihah 1000 kali, tuan-tuan, ya. Dan habatus sauda jangan tak makan. Habatus sauda ni siapa yang banyak kolesterol, makan habatus sauda, dia menurun kolesterol. Ada kecil manis turun penyakit, darah tinggi turun penyakit. Aku umur dah 51 tahun, tuan-tuan. Alhamdulillah, jantung alhamdulillah kuat, tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, kolesterol banyak turun, tuan-tuan. Beramai habatus sauda ada dekat luar, tuan ambil lah. Tapi ambil, ingat ujung dah ambil, bayar, itu je, faham, Sambil membeli, sambil membantu madrasah kami, ya. Kan tambah pula ni bulan Ramadan, kami nak cari dana untuk beli baju raya, jubah raya anak yatim, ibu tunggal, orang susah, kasut rayanya, tuan-tuan, sambil membeli untuk membantu mereka, tuan-tuan. Baiklah, jadi sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak. Selama setahun aku mengajar di sini, ya. Nanti kita tak jumpa dah, jumpa nanti lepas raya lah, tuan-tuan, ya. Selama setahun mengajar tuan-tuan, ada salah silap, tuan-tuan ada kecil hati, marah kat aku, ya, aku minta maaf banyak-banyak, ya. Minta maaf banyak. Orang sandu dinding, ya, minta maaf banyak, ya. Janganlah aku dah minta maaf, tuan-tuan kata tidak ada maaf bagimu pula, aku dah minta maaf, ya. Aku dah minta maaf, ya. Dan kesalahan tuan-tuan ada pernah kata aku, ya, pernah tercakap apa-apa dengan aku, tuan-tuan tak payah jumpa aku, Ustaz ada masalah dengan Ustaz, saya pernah kata Ustaz gigi Ustaz jarang-jarang, pernah ada orang jumpa aku, Ustaz dia minta maaf, salah apa? Ustaz ceramah dekat YouTube, saya pernah kata Ustaz gigi Ustaz jarang-jarang, ya. Tak apa, tak payah jumpa, aku dah maafkan. Tuan-tuan tak payah jumpa aku dah maafkan, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan jumpa aku nanti, aku tahulah tuan-tuan ada kata aku, faham, ya? Oh, kau kata aku punya, ya, aku tahulah, tuan-tuan, ya. Tak payah jumpa aku, tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah, kalau tuan-tuan nak panjang umur, jangan lupa buat dua kaedah, ya. Pertama, perbanyak berdoa, kedua, perbanyak sedekah. Lagi satu, kalau balik air raya, jangan lupa masa nak memandu balik air raya tu, jangan lupa baca ayatul kursi sekali, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah tu jangan tak baca 3 kali. Insya-Allah, dalam hadis sebut dah, Nabi sendiri beritahu, siapa baca kalam ni, dia dijaga oleh Allah, dia dijaga oleh malaikat Allah, tuan-tuan, ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.